Hi class. Okay, sekarang ni kita nak proceed dengan how to answer this question. Okay, soalan ni dia cakap calculate and display the payment a customer needs to pay for a car rental. Customer will be charged for RM60 if total hours less or equals to 24. Otherwise, RM5 will be charged for next every hour. Okay, so first sekali kena fahamkan soalan. Okay, apa soalan tu nak? Okay, kemudian kita kena tahu soalan ni involve control structure yang mana satu. Okay, kita ada 3 control structure, kita ada sequence, kita ada selection and kita ada repetition. Okay, so saya dah pernah bagi tahu dalam kelas macam mana kita nak tahu soalan ni bentuk sequence ke selection ke repetition. So kita tengok balik kepada soalan dan kita cari keyword yang kita nak tengok. Okay, so dekat sini kita ada nampak perkataan if. Okay, perkataan if. Kemudian kita ada otherwise. Okay, otherwise. If otherwise. Jadi for sure lah soalan ni refer kepada selection. Okay. Kemudian once kita dah tahu dia selection, kita kena identify pula. Kita ada 3 types of selection, which is kita ada single selection, kita ada dual selection and kita ada multiple selection ataupun nested selection, nested if. Okay, kat sini kita ada nampak perkataan if dan juga perkataan otherwise. Dan dia ada bagi tahu kat sini kita punya condition dia. Dia kata hour less equals or equal to 24. Okay. Okay, ni kita punya condition yang pertama. Okay, kemudian dia kata otherwise. Okay, otherwise ni bermaksud condition kita dah jadi condition yang kedua. Bermaksud condition kat sini untuk condition kedua ni dia mesti more than 24 hours. Okay, jadi ini adalah kita punya second condition. Okay, jadi kita dah nampak dah first and second condition. Jadi selection kita ni refer kepada dual selection. Okay, which means if and else. Okay, so dia kata kat sini, okay, dia bagi tahu the customer. Okay, apa yang dia nak cari? Calculate and display the payment a customer need to pay for a car rental. So ini yang dia nak cari. Okay, payment. Payment yang customer tu kena bayar bila dia nak sewa kereta. Okay, customer tu dia akan charge ataupun dia akan di-charge ataupun dia kena bayar RM60 sekiranya, okay, sekiranya dia punya total hour dia less equals to 24. Jadi kat sini kita tahu kalau kata dia sewa kereta 1 hour, okay, dia akan kena bayar RM60. Kemudian kalau dia sewa 2 jam pun, okay, dia still lagi kena bayar RM60. Dia sewa 3 jam pun, dia still lagi kena bayar RM60. Sampailah, okay, sampailah dia sewa 24 jam. So 24 jam pun dia kena bayar RM60. Bermaksud daripada first hour sampailah 24 hour dia akan di-charge dengan RM60. Okay, kemudian otherwise RM5 will be charged for next every hour. Okay, kat sini untuk second condition ni dia akan tambah, okay, dia akan charge RM5 per hour. So lebihan jam yang dia charge, lebihan jam yang dia sewa kereta tu bermaksud jam yang ke-25 dan seterusnya dia akan di-charge RM5 sejam. Jadi kalau kata dia sewa kereta sebanyak 25 jam, bermaksud dia kena bayar RM60. Ini memang fix. Okay, bila dia dah lebih daripada condition yang diberikan, okay, untuk kes macam ni, jam yang seterusnya tu pun dia akan RM60 tu memang dia kena bayar. Okay, dia dah memang fix dah kat situ. So RM60 ditambah dengan RM5 sejam. Sebab dia
25 jam ni dengan 24 jam, beza dia sejam je. So, dia akan di-charge RM5 sahaja. Okay, kalau kata dia 26 jam, dia sewa kereta 26 jam, so dia akan charge RM60. Tu memang dah fix dah. Okay, ditambah dengan RM5 sejam. Okay, kalau yang first ni, RM5 ni untuk sejam. Sekarang ni, 26 jam dengan 24 jam, perbezaan dia adalah 2 jam. So, dia akan di-charge macam ni. Okay, dan seterusnya. 24 hours, dia akan di-charge RM60 fix dah. Tambah dengan, dia beza berapa jam? 3 jam. So, 5 tambah 5 tambah 5 dan seterusnya. Okay, jadi apa yang kita tak tahu sekarang kat sini? Kita tak tahu berapa jam customer tu akan sewa kereta. Okay. Jadi kat sini kena fahamkan betul-betul konsep macam ni lah. So sekarang kes kat sini kita akan kira additional charge. Okay, kita akan kira additional charge. Yang mana satu yang kita katakan dia sebagai additional charge? This one ni. Ini adalah kita punya additional charge. Charge tambahan. Dan kadang-kadang charge tambahan ni dia berubah-ubah. Kadang-kadang dia bagi RM5, terpulang kepada soalan. Dan ada juga situation di mana untuk first condition ni, dia tak fixkan RM60. Kadang-kadang ada certain condition dia kata RM60 per hour. So kalau kata RM60 per hour, kita kena darab dengan jam lah. Tapi untuk kes kat sini, dia tak kisah. Dia kata, kalau orang tu sewa sejam pun, dia kena bayar RM60. Kalau orang tu sewa 24 jam pun, dia still lagi kena bayar RM60. Okay, cuba fahamkan konsep ni dulu. Baru kita boleh proceed dengan kita punya IPO, pseudocode, flowchart semua tu. Okay, jadi kita nak tengok dia punya IPO. So, apa yang kita nak cari sekarang kat sini? Okay, apa output yang akan terhasil? Apa yang kita nak cari? Kita nak cari payment a customer needs to pay for the car rental. Jadi, kita boleh ambil payment ni sebagai kita punya output. So, kita tulislah kat sini, payment. Okay. Kemudian, input. Apa yang akan dimasukkan ke dalam kita punya program supaya dia dapat identify payment yang mana satu ataupun dia akan calculate payment yang mana satu. So, kita akan masukkan hour. Hour ni yang kita tak tahu. Sebab setiap customer yang sewa kereta tu, dia punya jam dia sewa tu berbeza antara satu sama lain. Okay, input hour. Proses. Okay, first kita nak check kita punya condition. So, kita punya first condition dia bagi apa? Okay, determine whether hour less or equal to 24 or not. Okay, determine whether hour less or equals to 24 or not. Then, calculate the payment based on hour. Okay, then calculate payment based on hour. Jadi, first kali, proses kita kena buat apa? Kita kena identify dulu. Orang tu dia sewa kereta 24 jam ataupun kurang ataupun lebih. Kemudian barulah kita boleh calculate, kira payment yang dia kena bayar berdasarkan kepada hour yang dimasukkan tadi. So, ini adalah kita punya IPO. Okey, untuk pseudocode. So, first kali kita akan start. Okey. Kemudian, kita akan read hour. Okay, komputer akan accept a value hour. Kemudian kat sini kita akan ada if. Kita akan ada if dengan else tau. So this one. Okay. This one akan jadi first condition kita akan jadi if. Dan kita punya second condition akan jadi else. Okay, jadi if kita kat sini. If hour. Okay, if hour less equals to 24. Okay, less equals to 24. Sorry. Less equal. Mana less equal? Okay. So, okay. Less equals 24. Okay, dia mesti kurang ataupun sama dengan 24. Okay, jadi macam mana calculation payment kita nak buat? So, payment akan dapat nilai daripada RM60. So, payment dia adalah RM60 sebab dia memang dah fix dah untuk setiap hour tu daripada first hour sampai 24 hour dia dah fix dah RM60. Okay, kemudian ni untuk condition yang pertama. Okay, condition yang pertama. Kemudian, untuk condition yang seterusnya bermaksud lebih daripada 24 jam
So, dia akan duduk pada else. Okay, dia akan duduk pada else. Kemudian kita akan buat payment sama dengan, okay, payment dapat nilai daripada RM60 ni memang dah fix. Okay, RM60 dah fix. Kemudian kita akan tambah. Sebab tadi kita buat tambah kat sini kan. Okay, jadi apa yang kita akan buat kat sini, kita akan ambil. Kita nak tahu berapa balance ataupun berapa baki jam ataupun berapa jam yang dia sewa kereta tu. Berapa jam yang lebih yang dia sewa. Katakan dia sewa 28 jam. Okay, 28 jam bermaksud hanya 4 jam sahaja yang dia akan charge RM5 per jam. Okay, so macam ni. Okay, katakanlah ya. Okay, katakanlah dia sewa kereta 28 jam. Bermaksud 4 jam yang kena charge dengan RM5. Okey, maksudnya 4 jam kita akan darab dengan RM5. Okey, kemudian kalau kata dia sewa kereta tu 30 jam. Bermaksud dia punya lebihan jam adalah 6 jam kena darab dengan RM5. Kenapa kena darab RM5? Sebab 1 jam adalah RM5 untuk di charge. Okey, jadi macam mana kita nak tahu lebihan jam ni? Macam mana kita nak tahu lebihan jam? Lebihan jam tu yang kita kena darab tau. Kita bukan darab the whole hours tu. Kita akan darab lebihan jam tu dengan setiap RM5. Jadi macam mana kita nak dapatkan formula lebihan jam? So dekat sini kita akan buat bracket hour. Hour ni refer kepada total hour yang kita rent kereta tu. Kemudian minus dengan 24. Okay, kenapa kena minus dengan 24? Hour minus 24 digunakan untuk dapatkan lebihan jam. Untuk dapatkan lebihan jam. Tulisan. Okay, untuk dapatkan lebihan jam. Kita mesti buat formula macam ni untuk dapatkan lebihan. Tak kisahlah lebihan jam ke, lebihan berat ke. As long as bila dia akan charge apa-apa ikut jam ke, ikut kg ke. Maksudnya setiap extra value tu. Setiap extra value tu dia akan charge per berapa-berapa. So, kita mesti dapatkan lebihan dia. Jadi, untuk kes ni kita melibatkan jam. Jadi, untuk dapatkan lebihan jam ni, kita mesti tolak dengan 24. Kenapa tolak dengan 24? Sebab syarat yang tadi tu adalah 24 dan kurang. Jadi, contohnya, kalau kata kat sini, tadi kita kata 30 jam. So, 30 jam tolak dengan 24. Okay, 24. So, balance dia adalah 6 jam. So, 6 jam ni yang kita kena darab dengan 5 tu. Kita tak akan darab 30 darab 5. Kita akan ambil lebihan jam. Okay? Kalau kata kita sewa kereta 40 jam. So, 40 jam tolak dengan 24, kita dapat berapa? 40 tolak 24, kita dapat 16 kan? So, 16 jam ni yang kita akan darab dengan 5. Okay? Jadi, formula kat sini kita gunakan untuk dapatkan lebihan jam. Okay. Kemudian barulah kita boleh darab dengan 5. So, lebihan jam tadi tu baru kita akan darab dengan 5. Baru kita akan dapat dia punya value. Contohnya, katakan kita sewa kereta 27 jam. So, 27 jam kita tengok. Nanti sama tak dengan atas? So, 60 tambah dengan 27 tolak 24 darab dengan 5. Okay, darab dengan 5. So, kat sini dapat 60 tambah 3 darab 5. So, kita akan dapat 60 tambah 15. So, kita dapat 75. Sama tak dengan sini? Okey, sini. Okey, sama kan? 75 kan? So, bermaksud inilah formula yang kita gunakan bila melibatkan bila melibatkan lebihan jam. Okey, bila melibatkan lebihan jam. So, kita kena tahu berapa bilangan jam yang ekstra. Barulah kita boleh darab dengan value yang dia bagi. Okay. So, yang ni sangat penting lah ni. Okay. Fahamkan yang ni. Okay. Kemudian
Kenapa jauh sangat ni? Sekejap ya. Dia lari jauh sangat dia punya tab ni. Tak apalah. Okay. So, kita ke dalam sikit this one. Okay. So, kat sini, kita dah tahu dah formula untuk lebihan jam. Jadi, kita akan and if-kan kat sini lah sebab kita dah habis kita punya selection. Kemudian, kita akan kita akan buat apa? Sekejap, nak tarik dia ke atas sikit. Kemudian lepas and if, baru kita akan print payment. Print payment, then baru kita akan stop. Jadi, katakanlah kita ambil value. Katakan read hour dekat sini. Read hour, contohnya saya sewa kereta tu 30 jam. 30 jam. If hour less equals to 24. Jadi, nilai 30 tu kita akan simpan dalam variable hour. So, kat sini dia akan jadi 30 kurang sama dengan 24. So, sini akan jadi false. Bila false, bila false, dia tak akan buat payment 60. So, dia tak akan buat this one. Dia akan terus ambil else. Else, dia kata payment dapat nilai daripada 60 plus dengan hour kita 30 minus dengan 24. Minus dengan 24 times 5. Jadi kat sini 60 plus 30 minus 24 kita dapat 6. 6 times 5 kita dapat 30. So 60 plus 30 kita dapat 90. So value payment ni adalah 90. And if print payment. Payment ni dia akan panggil value 90 tadi. So dia akan stop. So inilah cara untuk kita jawab soalan bagi bentuk yang melibatkan additional. Untuk kes ni dia melibatkan additional hour. Jadi tolong fahamkan formula pada sini. Cuba fahamkan. Saya ulang balik macam mana dapat formula yang ni. Kita dapat 60 ni kita wajib masukkan. Sebab apa kita wajib masukkan 60 ni? Sebab sekarang ni dia dah lebih daripada 24 jam. Dia dah masuk kepada 25 jam. Jadi 60 tu memang dia kena bayar dah. Dia memang wajib bayar RM60. Ditambah dengan lebihan RM5 untuk setiap jam. Jadi macam mana kita nak tahu lebihan jam tersebut? Jadi kita akan buat hour minus dengan 24. So kita akan gunakan input kita tadilah. Kalau kata kita masukkan 30 jam, so sini akan digantikan dengan 30 jam. Dan kenapa kita tolak 24? Sebab condition di sini dia bagi tahu kita 24. Jadi kita kena guna tolak 24 lah. Kalau dekat sini dia bagi 40, 40. So kat sini kita akan gunakan 40. Kemudian yang dalam bracket ni yang kita akan katakan dia adalah lebihan jam kita. Berapa jam yang ekstra? So berapa jam yang ekstra tu barulah kita akan darabkan dengan RM5. Jadi inilah formula yang awak kena tahu. Sometimes, kadang-kadang dekat payment ni dia ada buat macam ni ataupun dia boleh buat 60 darab dengan hour pun boleh ikut kepada soalan. Tetapi untuk soalan ni dia memang dah fix dah. Daripada jam yang pertama sampai jam 24 dia memang charge RM60. Yang lebihan tu je RM60 tambah dengan RM5 untuk setiap lebihan jam. Cuba fahamkan dan cuba buat flowchart dia. Nanti submit dekat saya. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.